Nama aku Bunga. Aku berumur 29 tahun dan bekerja sebagai seorang tukang urut. Kemahiran mengurut ni diajar oleh ibu aku yang sudah lama meninggal dunia. Mujurlah, kemahiran ini dapat aku gunakan untuk mencari nafkah. Cuma, apa yang aku tidak pernah ceritakan dengan sesiapa pun, aku ni ada satu kelebihan. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku melihat tompok-tompok hitam di badan pelanggan. Selalunya tompok-tompok inilah yang mereka sendiri pun tak nampak yang menjadi punca kepada kelenguhan ataupun kesakitan badan mereka. Namun begitu, kelebihan ini datang dengan satu keburukan. Aku boleh nampak benda-benda gaib di sekeliling aku. Bak kata pepatah, hijab mata aku terbuka. Berbalik kepada kerja mengurut aku tadi, aku akan menerima tempahan dari pelanggan perempuan sahaja. Aku datang ke rumah mereka dan mengurut di rumah. Sehinggalah, ada suatu hari aku mendapat tempahan mengurut dari seorang datin. Umur dia ni masih muda lagi, dalam lewat 30-an ke awal 40-an macam tu. Katanya, dia mengeluh badan dia terasa berat dan susah untuk dia berjalan. Aku pun setuju untuk datang ke rumah banglo 2 tingkat dia. Sampai sahaja aku di rumah dia, aku letakkan kenderaan di luar rumah. Aku turun dari kereta dan berjalan kaki ke pagar rumah. Rumah datin ni besar. Di tingkat kedua ada sebuah balkoni. Dari jauh aku tak perasan balkoni itu. Tapi bila aku mendongak melihat ke atas, aku dikejutkan dengan susuk tubuh. Wanita tua bongkok berdiri di atas balkoni. Rambutnya beruban kerenteng, paras bahu menutup muka. Dia memakai baju comot. Satu tangan dia memegang besi balkoni dan satu lagi melambai-lambai ke arah aku. Bulu roma aku masa tu dah berdiri. Aku rasa seram. Mahu sahaja aku berpatah balik, tapi sebelum aku sempat melangkah, aku terdengar dari pintu masuk rumah. Bunga, dah sampai pun. Masuklah sekejap, saya buka pagar ya. Itu suara datin yang memanggil aku untuk mengurut. Aku pun tersenyum kekok. Iyalah, nak buat apa lagi. Datin tu pun dah nampak aku tercegat di depan pagar rumah dia. Bila pagar rumah datin terbuka, aku mengorak langkah untuk masuk ke dalam rumah dia. Aku cuba dongak melihat balkoni tadi. Orang tua tu dah hilang. Kami pun berkenalan. Cerita-cerita sikit. Ialah, asam garam kerja aku ni bukan sahaja kena pandai mengurut, tapi juga kena pandai layan pelanggan. Ada pelanggan yang kuat bercerita, ada pelanggan yang tidak mahu bercerita langsung. Aku pun ikut je vibe pelanggan-pelanggan. Beberapa minit selepas itu, kami meneruskan sesi urutan. Datin membuka baju dia dan hanya berkemban. Bila aku tengok badan datin, aku terkejut sebab aku nampak bekas-bekas tompokan hitam di badan dia yang aku tak pernah nampak sebelum ini. Bukan itu je, aku nampak bekas cakaran kemerah-merahan. Aku tahu itu bukan lebam. Aku tahu itu bukan bekas cedera. Itu adalah tompokan yang hanya aku sahaja yang boleh lihat. Dalam hati aku dah rasa lain macam. Walaupun merasa pelik, tapi aku buat biasa aja. Semasa mengurut, maka kami berceritalah. Datin ni beramah orangnya. Cerita punya cerita. Tergerak mulut aku untuk bertanya, Datin di rumah ni seorang kah? Dia jawab, tidak, saya tinggal dengan 2 orang anak dan ibu saya. Sejurus selepas dia cakap macam tu, perasaan aku lega sikit. Sebab apa yang aku nampak di balkoni tu, ibu dia rupanya. Aku ingatkan hantu. Adalah dalam 20 minit mengurut macam tu, tiba-tiba kedengaran dari dapur, bunyi periuk mangkuk berhamburan. Aku pun terkejut. Masa tu juga Datin tadi cakap, "Aduh, 2 orang budak ni buat apa lagi di dapur tu?" "Maaf Bunga, saya berdiri kejap." Dia kemudian berdiri dan menuju ke dapur. Kedengaran dia memarahi 2 orang anaknya tadi. Beberapa minit kemudian, dia kembali ke ruang tamu dan bertiarap sambil berkata, "Budak-budak, biasalah. Ada sahaja yang diorang buat." Aku pun menjawab, "Biasalah tu Datin," sebelum aku sambung mengurut. Ada dalam 10 minit macam tu, terdengar suara seseorang batuk di tingkat atas. Masa ni Datin cakap, itulah ibu saya. Dialah yang bantu saya jaga budak-budak tu. Kalau tak ada ibu saya, tak tahu nak buat apa. Sekali lagi aku iakan sahaja. Sehinggalah tamat sesi urutan tu, aku minta kebenaran pulang. Sebelum aku pulang, dia hulurkan duit RM1,000. Aku terkejut dan cakap, banyak sangat ni Datin. Saya selalunya charge 200 je. Katanya tak apa, ambil je. Saya ikhlas.
Orang kata kalau dah 2 kali ditawar, jangan tak ambil. Bak kata pepatah, terpaksa ambil. Tapi dia pesan minta datang lagi 4 hari kemudian. Aku pun setuju. Semasa pulang ke rumah, sekali lagi aku nampak makcik tadi di balkoni melambai-lambai. Kali ini aku tak takut dan balas lambaian dia sambil tersenyum dan berkata, "Saya balik dulu makcik," sebelum aku masuk ke dalam kereta dan berlalu pergi. Lepas tu, tiada apa yang pelik terjadi. Tidak sehingga 3 hari kemudian, rakan baik aku bernama Sheila datang ke rumah. Katanya, ada satu benda penting yang dia nak sampaikan. Setibanya ke rumah, dia buka mulut dan tanya, Bunga, 3 hari lalu, kau dah pergi mengurut rumah Datin kan? Aku jawab, ya. Tanya Sheila lagi, ada apa yang pelik jadi tak? Aku cakap, tak ada juga. Sheila tanya lagi, di rumah Datin dia seorang kah? Aku pun jawab, Sheila, kau ni reporter kah polis? Tanya soalan banyak-banyak ni. Tak. Datin tu tinggal dengan 2 orang anak dia dan ibu dia. Aku jawab macam tu. Raut wajah Sheila terus berubah. Katanya, astagfirullah Bunga, kau ada nampak ke ibu dan anak-anak dia? Aku jawab, aku nampak ibu dia di balkoni dan aku dengar anak-anak dia bermain di dapur. Kenapa? Sheila kata, Bunga, kau tak payah lagi lah ke sana. Kau tahu tak, Datin tu tinggal berseorangan di rumah. Mana ada ibu atau anak-anak dia tinggal di sana. Alangkah terkejutnya aku bila Sheila cakap macam tu. Aku tanya dia habis tu, siapa yang aku nampak di balkoni rumah? Dan siapa yang Datin tu marah di dapur? Sheila kata, manalah aku tahu. Yang aku tahu kisah pasal Datin tu yang aku dengar dari jiran dia sendiri. Jiran dia ni kawan pejabat aku. Hari tu dia nampak kau masuk ke dalam rumah Datin tu, siap melambai ke balkoni yang tiada orang. Itulah yang dia cerita. Itulah aku ceritakan dengan kau. Sheila pun ceritakan semua pasal Datin tu. Katanya, dulu memang betul ibu dan 2 orang anak dia tinggal di rumah tu. Tapi ada suatu hari, ibu dan 2 orang anak dia kemalangan dan meninggal dunia. Datin ni pula tak dapat terima. Dia hilang akal. Entah tok dukun mana yang dia panggil, konon nak panggil arwah keluarga dia ni balik. Tup-tup memang ada yang datang. Tapi itu sesuatu yang menyerupai ibu dan anak-anak dia. Dari hari ke hari, si Datin ni berinteraksi dengan diorang, menganggap diorang ni masih hidup. Suami Datin ni pula tak tahan dan tinggalkan dia di rumah. Hanya datang hantar makanan dan duit je. Kata Sheila lagi, menurut jiran Datin ni lagi, setiap malam walaupun Datin tu berseorangan, tapi kedengaran seperti suara orang ramai dari dalam rumah Datin. Aku bila mendengar kisah dari si Sheila ni bercampur baur perasaan aku. Takut, seram, sedih. Aku kata, alamak, habis tu macam mana ni? Esok dia panggil aku ke rumah lagi. Hari tu dia bagi aku lebih. Aku rasa bersalah pula kalau tak pergi. Sheila kata, Bunga, kau jangan buat hal. Okey, macam ni. Kalau kau rasa bersalah, kau cancel je. Tapi kau kembalikan duit yang lebih tu. Kan senang. Sebab macam mana kalau jadi sesuatu dengan kau? Aku pun setuju dengan Sheila. Aku kemudian paksa dia temankan aku ke rumah Datin untuk kembalikan duit. Sheila mahu tak mahu, aku tetap heret juga. Keesokan paginya, dengan perasaan berdebar, aku dan Sheila pergi ke rumah Datin tu. Kami melangkah keluar mendekati rumah tu. Dari pandangan sisi mata aku nampak susuk tubuh di atas balkoni. Aku tak mendongak. Aku terus berjalan sehingga ke depan rumah Datin tu. Sebelum aku sempat beri salam, tiba-tiba pintu pagar rumah Datin terbuka secara automatik. Aku dan Sheila berpandangan sesama sendiri. Kami sudah tekad untuk melangkah masuk. Waktu ni kami perasan yang pintu depan rumah terbuka luas. Tapi keadaan di dalam gelap. Sebelum sempat aku memberikan salam, sekali lagi aku terdengar, "Oh, Bunga bawa kawan ya. Masuklah sekali." Kedengaran sapaan dengan alunan menyeramkan suara Datin dari dalam rumah. Aku pandang Sheila dan cakap, Sheila, kau tunggu sini. Aku masuk kejap, bagi duit dan keluar. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, cuba mencari si Datin.
di sebalik kegelapan rumahnya. Aku mendekati ruang tamu, melilau, mata aku melihat ke sana sini keberadaan Datin. Tiba-tiba dari sebalik kegelapan aku dengar sesuatu yang sedang menyeret kakinya mendekati aku. Dari sudut ruang tamu, semakin jelas susuk tubuh Datin, tapi dia tidak berseorangan. Aku nampak seorang perempuan tua berdukung di bahu dia, membuatkan dia berjalan membongkok, dan yang paling menyeramkan, di kaki dia berpeluk dua orang budak dengan badan yang pucat tersenyum melihat aku. Mereka memeluk kaki Datin, membuatkan dia terpaksa menyeret kakinya satu persatu. Badan aku keras, tidak dapat bergerak. Hampir aku pengsan. Wang yang digenggam di tangan terjatuh ke lantai. Setiap deretan kakinya semakin dekat dan dekat sebelum keluar dari mulut dia. Bunga, kami semua minta urut. Sambil dia tersengih bengis melihat aku segera menutup mata. Tidak terdaya, kaki aku mengorak langkah untuk berlari dari situ. Tiba-tiba tangan aku ditarik. Bergeraklah kaki aku, pasrah mengikut sesiapa yang menarik tu. Dalam hati aku terasa lega. Aku sangkakan Sheila yang menarik tangan aku keluar dari rumah. Tapi apa yang aku rasa pelik bila aku merasa langkahan kaki aku seperti menaiki tangga. Dalam sekelip mata aku sedar yang aku sedang ditarik ke tingkat kedua. Parah kata aku. Pada masa yang sama aku dengar bunyi ketawa yang membuatkan seluruh rumah tu bergema. Gila, apa yang jadi ini? Siapa yang tarik aku? Setibanya aku di tingkat kedua, mahu ataupun tidak aku kena buka mata aku, dan alangkah terkejutnya, benda pertama yang aku lihat ialah wajah hodoh seorang perempuan tua yang tersenyum lebar melihat aku. Bila aku pandang di sekeliling tingkat kedua tu, aku dikejutkan dengan puluhan makhluk hodoh dan menyeramkan di sekeliling aku. Dari jauh kedengaran suara Datin. Bunga, inilah keluarga aku. Ini semua gila, kata aku. Aku tahu tingkat kedua ni ada balkoni. Jadi sepantas kilat aku menuju ke balkoni itu dan terjun dari situ. Mujurlah aku terjatuh ke semak bunga kertas di hadapan rumah. Tapi malang 1000 kali malang, tangan aku patah. Masa tu aku tak kisah apa yang jadi. Sheila terkejut melihat aku terjatuh macam nangka. Kami segera keluar dari situ dan berlalu pergi. Aku tanya Sheila, apa pasal kau tak selamatkan aku? Sheila jawab, aku nampak kau di ruang tamu tengah berbual dengan Datin. Aku nampak elok je. Rupa-rupanya Sheila nampak benda yang lain dari apa sebenarnya yang terjadi. Selepas kejadian tu, kami berdua pun menutup mulut, tak ceritakan kepada sesiapa. Apa yang jadi dengan Datin tu pun aku tak tahu. Aku tak ambil tahu. Aku harap sangat ada orang yang membantu dia. Untuk aku pula, aku ambil ini sebagai satu pengajaran. Lepas ni, aku akan lebih berhati-hati memilih pelanggan.